Quran gitu. Sebab Quran ni ada lebihnya daripada yang lain. Salah satunya dia bagi syafaat gitu. Dan di pada mahsyar tu yang boleh bagi syafaat kat kita tak banyak. Dan Quran salah satu. Kaedah untuk dapat syafaat Quran ialah kena jadi ahli Quran masa kat dunia. Agak-agak kita ni boleh masuk dah ahli Quran. Ahli Quran tu macam mana? Satu, baca Quran setiap hari dalam keadaan yang konsisten, dan maknanya Quran tu betul-betul dalam fikiran kita. Maksudnya macam kita istilahnya macam kita sekarang WhatsApp kot. Handphone kan, kita tak berapa detik tarik handphone. Nanti duduk kejap-kejap scroll tengok. Okey, letak. Nanti duduk kejap-kejap cari lagi handphone. Perasaan kita ke handphone tu gitu. Connection. Quran tu ada connection macam tu dengan kita. Itu nama hati kita melekat dengan Quran. Itu satu. Yang kedua, penghafal Quran. Al-Hafiz, bukan Al-Hapus. Ingat lagi? Al-Hapus lah gitu. Al-Hafiz. Al-Hapus tak kira. Al-Hafiz. Baik. Kemudian kaedah yang ketiga adalah yang mengamalkan isi kandungan Quran. Itu pun dikira ahli Quran. Jadi kita belajar ni pun dalam konteks kita usaha untuk mengamalkan, mudah-mudahan masuk dalam ahli Quran. Tapi usahanya tu, sebab tu saya kongsikan macam mana proses-proses mujahadah saya dulu. Kalau orang nak buat tanggapan apa pun terpulang. Tapi saya nak cerita macam mana yang dikatakan sebagai berusaha untuk beramal tu. Dia bukan sekadar, sebab saya selalu tengok macam orang ni usaha nak amal tapi main-main gitu kan. Misal kata, aku nak start solat duha lah. Lepas tu besok tu lalai. Lalai maksudnya waktu duha duk galik tengok TV, duk kemar-kemar rumah, basuh baju, tiba-tiba alamak dah pukul 1. Itu bukannya usaha, tu main-main. Dia tak betul-betul set, tak betul-betul tu. Itu yang maknanya kalau saya kongsikan dalam keadaan nak ajar orang Melayu ni sungguh-sungguh gitu. Saya nampak ramai orang suka buat macam tu. Nak buat ginilah, lepas tu tak buat apa-apa gitu. Tak ada tindakan menuju ke arah itu. Misal kita kata nak tinggalkan maksiat. Okey lah, lepas ni saya tak nak dah sakitkan hati orang. Tapi apa tindakan yang boleh sekat dia daripada tak menyakiti orang lagi? Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Sekadar saya tak nak dah buat ni. Saya tak nak dah. Tapi tak buat apa-apa untuk tak buat lagi. Kita untuk berubah, untuk meninggalkan satu maksiat ataupun untuk melakukan satu ibadah, menambah ibadah, kita kena ada strategi tu. Contoh kan, ni nak start puasa sunat, contoh kan, nak start puasa sunat. Saya nak puasa lah, start puasa lah ni Isnin Khamis. Lepas tu tak ada kita kata, kita tahu dah kita ni selalu bangun lewat, tak sempat sahur kalau hari-hari biasa. Kita tak ada pula tiba-tiba malam tu nak tidur awal. Kita susun strategi kan supaya kita dapat bangun awal, sempat sahur, sempat tahajud. Kita tetap juga tidur macam biasa. Lepas tu besok duk berangan-angan nak bangun sahur. Lepas tu terlajak lagi. Tak apalah, hari ni tak sempat, tunggu Khamis lah. Itu yang kata tak bersungguh. Macam sentiasa jadi orang yang menyesal ya Ustazah. Betul. Penyesalan yang berulang-ulang tapi tidak diubah. Jadi tetap menyesal. Sebab tu kalau ada orang tanya, macam mana kalau kita buat dosa, lepas tu kita menyesal, lepas tu besok buat lagi, kita minta ampun, lepas tu menyesal, lepas tu minta ampun lagi, menyesal lagi. Boleh ke minta ampun macam tu? Soalan ni kena tengok orang dia. Tengok orang tu jenis mana. Jadi ada orang memang jenis dia, lepas buat, dia kata tak nak buat dah. Gitu je. Lepas tu besok dia buat lagi, dia minta ampun lagi. Tak nak buat lah. Menyesal ni, tak nak buat dah, menyesal. Tapi besok dia terbuat lagi. Kenapa dia jadi macam tu? Dia kata tak nak buat dah, tapi dia tak ada usaha pun untuk meninggalkan benda tu. Apa usaha dia? Kadang kita kan, apa usaha kita untuk meninggalkan mengumpat? Kita kata tak nak dah, tahu dah dosa dia berat, susah, saya tak nak dah, tak nak mengumpat. Tapi tak buat apa-apa. Bila termengumpat, Allah menyesal, minta ampun, ya Allah aku tak nak dah. Lepas tu tak buat apa-apa, besok buat lagi gitu. Ulang-ulang gitu. Maksudnya kita bukan tengah berusaha gitu. Kita tengah berangan je tu. Yang itu tak dikira. Sebab tu dalam beramal dengan isi kandungan Quran pun sama konsepnya. Untuk beramal dengan isi kandungan Quran, kalau sekadar kita kata yang ni saya nak amal ni nak amal, tapi tak buat apa-apa untuk strategi menuju ke arah pengamalan, maka kita sebenarnya tengah berangan nak beramal, bukan tengah usaha nak beramal. Maknanya beramal itu bukan menjadi cita-cita kita, tetapi hanyalah
impian mak jenin.